Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Puan Hafizah. Perkenalkan. Okey, saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 pada tahun ini ya. Sebelum ni saya mengajar Bahasa Melayu untuk sesi petang lah ya, tingkatan 1 dan tingkatan 2 sahaja. Tetapi pada tahun ini saya ditugaskan untuk mengajar Bahasa Melayu tingkatan 4. Saya diberi 2 kelas tingkatan 4 iaitu tingkatan 4 Sains Komputer dan 4 Sains Rumah Tangga. Ya. Jadi untuk sesi pengenalan kita pada hari ini, saya gabungkanlah ya kedua-dua kelas ini untuk mendengar sedikit penerangan tentang perjalanan pembelajaran kita pada tahun ini. Jadi saya sangat berharap murid dapat memberi kerjasama kepada saya untuk memudahkan pelaksanaan PDPR kita. Ya. Okey. Kamu kenalkan saya kan? Saya cek senarai nama tingkatan 4 SMK. Ada 24 orang dan adalah di antaranya yang saya kenal lah ya, pernah mengajar sebelum ni. Dan tingkatan sains rumah tangga seramai 18 orang ya, SRT sains rumah tangga 18 orang, dan ini pun ada di antaranya yang saya dah pernah mengajar sebelum ni. Tapi tak apa, untuk tahun 21 ni ya, kita mula lembaran baru. Sebab saya pun dah bertukar ke sesi pagi, jadi saya kena mengajar tingkatan 4 ni. Tapi tak apa, kita sama-sama belajar ya. Sebab kamu pun baru nak belajar format baru KSSM. Ya. Okey. Mula-mula sekali saya nak terangkan ya, apa yang perlu kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita pada tahun ini. Yang pertama, buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Inilah bukunya. Dah nampak sebelum ni? Okey, Bahasa Melayu tingkatan 4. Kamu belum dapatlah sebab buku ni masih dipegang oleh abang-abang dan kakak-kakak kamu yang tingkatan 4 sebelum ni. Jadi, bila mereka dah pulangkan kepada sekolah, kita akan uruskan untuk diberi kepada tingkatan 4 pada tahun ini. Tak apa, jangan risau. Sebab kita ada link untuk kamu membaca buku teks ni dalam talian. Buku teks digital. Ya. Okey. Teks semua tingkatan 4. Yang kedua, buku antologi Jaket Kulit Kijang. Kalau kamu tak ada buku pun tak apa, sebab kamu boleh search cari ke internet kan. Tengoklah Jaket Kulit Kijang. Kamu boleh tengoklah di dalam dia ada apa. Macam biasa, waktu tingkatan 3 kita belajar
Antologi Bintang Hati kan. Sama juga tahun ni kita belajar Jaket Kulit Kijang. Sama, dalam dia ada sajak, ada pantun, syair, cerpen, drama. Sama macam ni juga, cuma tajuknya lain lah. Okey, dan yang seterusnya ada sebuah novel ya. Novel ni bertajuk Lieutenant Adnan. Novel Lieutenant Adnan ni sangat menarik ya. Jadi kamu perlu membaca ya, kerana kita akan membuat kajian daripada novel ini. Okey, cikgu dah terangkan ya 3 buku yang kita akan gunakan untuk pembelajaran bahasa Melayu kita pada tahun ini. Okey, yang seterusnya, sebab kamu ni PDPR kan, jadi kenalah ada buku untuk kita menulis ya. Cikgu nak kamu sediakan 2 buah buku latihan yang besar ni. Besar ya, nak 2 buku. Kita namakan yang pertama ini buku A dan yang kedua buku B. A dan B. Untuk buku A ni ya, cikgu nak kita nak gunakan untuk penulisan. Ya, buku A ni untuk penulisan. Kita nak tulis karangan, ringkasan, ulasan, rumusan, ringkasan dan ulasannya dalam buku A beserta dengan karangan. Ya, dan buku B ya, buku B ni cikgu nak kamu sediakan untuk tata bahasa dan Komsas. Komsas ni daripada kedua-dua buku ni lah, buku novel Lieutenant Adnan dan antologi Jaket Kulit Kijang. Okey ya, saya harap kamu dapat menyediakan seperti mana yang diperlukan. Okey, lagi satu cikgu nak pesan kepada kamu ni. Saya nak kamu install aplikasi Telegram pada telefon kamu. Boleh kan? Sebab aplikasi Telegram ni dia lebih fleksibel untuk kita belajar lah. Kerana Telegram ni dia tak menyimpan segala data, gambar, video atau apa-apa yang cikgu bagi pada kamu tu, dia tak simpan dalam memori telefon kita. Kamu tahu kan, Telegram yang biasa lah. Cuma kalau WhatsApp ni, dia macam telefon kita boleh jadi berat. Kerana banyak simpan segala-gala dalam memori kita kan. Jadi Telegram ni lebih mudah, ringan dan senang. Banyak aplikasi kita boleh gunakan untuk Telegram, dalam Telegram ni lah. Ya, sebab yang grup yang kamu dapat ni semua grup
Yang kita buat ni WhatsApp. WhatsApp ni dia berat sikit lah. Okey, kamu tahu kan ni program macam ni yang roket kertas tu dalam bulatan biru tu kan. Jadi kita nak gunakan aplikasi ni untuk pembelajaran kita. Boleh ya? 4 sains komputer dan 4 sains rumah tangga. Okey, itu saja penerangan cikgu untuk pertama kali. Sebenarnya cikgu hari ini nak menggunakan Google Meet. Tapi oleh kerana cikgu terpaksa pergi ke sekolah untuk jaga SOP abang-abang dan kakak-kakak kita yang bakal menghadapi SPM. Makanya saya terpaksalah buat video ni untuk hari ni lah. Tapi hari-hari seterusnya nanti kita akan gunakanlah aplikasi Google Meet ke ataupun kadang-kadang cikgu carilah bahan dari Google, YouTube ke apa-apa tu. Jadi untuk kita gunakan ya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk pelajaran kita yang pertama pada hari ini, kita nak berkenalan dengan soalan SPM. Ya. Jadi bila masuk tingkatan 4, fokus kita ialah SPM. Makanya kita kena tahu bentuk soalan yang macam mana yang akan ditanya di dalam peperiksaan nanti. Okey ya, cikgu terangkan sikit kepada kamu. Kamu boleh tengok slide yang cikgu bagi ini. Pengenalan format bahasa Melayu SPM 2021. Kamu SPM 2022 kan? Jadi abang-abang kakak kita adalah batch yang pertama untuk SPM KSSM. Okey, soalan bahasa Melayu SPM terbahagi kepada 4 kertas. Kertas 1 ujian bertulis. Kertas 2 pun ujian bertulis. Kertas 3 ujian lisan bertutur dan kertas 4 ujian lisan mendengar. Okey ya, ni format barulah. Kalau sebelum ni SPM tak ada macam ni. Okey ya, dicampur-campurkan semua menjadikan dia 100%. Boleh tengoklah. Okey ya, kertas 1. Soalannya macam mana ya kertas 1 ni? Cuba kita tengok. Karangan bahagian A, ciri penulisan karangannya panjang antara 100 hingga 150 hingga 200 patah perkataan. Soalan boleh berbentuk pendapat maupun berformat. Surat kiriman, email dan sebagainya. Okey, terdapat 3 komponen penting, pendahuluan, isi dan penutup. Macam biasalah yang dah pernah kita buat sebelum ni pun sama kan? Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Macam itulah. Okey. Contoh soalan mungkin diberi bagi pada kita, grafik, petikan akhbar, peta, iklan, poster ataupun puisi. Ya, contoh soalan ni lah, contoh bahan yang dibagi pada kita tu daripada mana-mana bahan.
Jadi tengoklah contoh soalan bahagian A, korang boleh tengok. Okey, soalan bahagian B. Ciri penulisan karangan bahagian B panjang 350 hingga 500 patah perkataan. Soalan berbentuk pendapat maupun berformat surat kiriman email dan sebagainya. Sama juga ada pendahuluan, isi, ada penutup. Okey, bagi pada kamu ni, cikgu akan terangkanlah kemudian ni. Okey. Sama bahagian B tu dia bagi pada kita ya. Kamu boleh tengok nanti. Okey. Kertas satu ada dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B ya. Okey, kertas dua. Kertas dua. Bahagian A tata bahasa. Morfologi, sintaksis, pengintingan, bahasa Melayu standard. Peribahasa. Okey, ini kertas 2. Contoh soalan 1. Baca petikan di bawah dengan teliti. Senaraikan 3 kata maju. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan anda faham. Cari kata maju. Soalan 2. Tekan bawah dengan teliti. Tukar ayat bersusunan biasa kepada susunan sonsang. Terasa lah ni. Soalan 3. Tekan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Cari ketiga 13 tu. Contoh bahasa Melayu standard. Okey, tukar kepada bahasa Melayu klasik, tukar kepada bahasa Melayu standard. Okey ya. Okey, kemudian soalan 6. Pemahaman. Maksud literasi semua ni. Okey, contoh soalan kau boleh tengoklah. Okey, soalan 7. Daripada Komsas yang kita belajar tu lah kan. Okey, contoh soalan 7. Bahan dibagi pada kita sajak usia aku semakin lanjut. Kalau aku terbujur, adakah yang ingin menjagaku? Aku semakin tua, sudah terlalu uzur. Aku memelihara anak-anakku, manusia. Okey, boleh daripada sajak. Kemudian cerpen. Pantun tu ada soalan 7 ni kan. Soalan 8, novel. Boleh ambil daripada mana-mana novel. Markah dia pun tak tetap. Jumlah markah 1, 2, 10 markah. Novel Lieutenant Adnan dan Tirani. Kita belajar tu lah Lieutenant Adnan. Okey, soalan 8. Kau boleh tengok. Soalan 9. Markah isi 20 markah. Markah bahasa 10 markah. Soalan 9 grafik pun kita dah pernah buat kan.
teruskan buat rumusan. Okey. Rumusan dia bagi pada kita ni, kita boleh rumuskan dia. Kita dah belajar dah waktu tingkatan 3 pun sama macam ni juga kan. Okey. Kesimpulan atau rumusan penekanan pembelajaran bahasa Melayu. Okey, apa yang kita tekankan untuk belajar bahasa Melayu ni? Kemahiran mendengar dan bertutur. Uji pendengaran kamu punya lisan, cara bercakap. Yang kedua, kemahiran membaca. Kena baca lah. Baca intonasi yang sesuai. Kemahiran menulis, buat karangan, tata bahasa, rumusan, ulasan, semua tu kena mahir lah kan, kemahiran menulis. Aspek seni bahasa dan novel, cerpen, sajak, apa semua tu kan seni bahasa. Aspek tata bahasa, minat ayat, kesusahan ayat, semua tu kan. Okey. Cikgu fikir sampai setakat ini sahaja penerangan tentang format soalan bahasa Melayu SPM. Harap kamu dapat sedikit gambaran. Okey. Jadi, cikgu rasa setakat ini dulu penerangan tentang format soalan bahasa Melayu SPM. Ini akan kamu tempuh 2 tahun dari sekarang. Jadi, kamu boleh tengoklah slide itu. Contoh soalannya macam mana. Nanti cara nak menjawab kita akan belajarlah. Okey, sekian. Terima kasih.